Tes. Tes, tes. Tes. Okay. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Jadi alhamdulillah senantiasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat, kurniaan serta rahmat yang telah diberikan kepada kita, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita kecapi sehinggalah saat ini. Allah muliakan kita dengan beri taufik hidayahnya dapat sama-sama pada pagi yang mulia ini untuk kita hadir datang solat secara berjemaah, iaitu antara menunaikan solat paling disukai oleh Nabi SAW dan ganjaran bagi mereka yang solat berjemaah tidak sama dengan mereka yang solat secara bersendirian. Dan solat berjemaah juga merupakan salah satu sunnah yang sangat-sangat dituntut oleh Nabi SAW. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmatnya. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian perkongsian berkaitan tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang adab Nabi SAW. Sedar tak sedar kita dah masuk kepada hadis yang ke-28. Jadi pada bulan lepas kita telah membincangkan hadis-hadis yang berkaitan tentang adab bersin. Jadi kita dapat lihat bagaimana Nabi SAW kehidupannya dirakamkan, perbuatannya, akhlaknya, tutur bicaranya, sehinggalah pada perkara-perkara yang kecil. Bersihnya Nabi SAW, sehingga perkara ini pun Nabi ajarkan bagaimana caranya. Jadi begitulah indahnya akhlak Islam ini dan akhlak yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan sebenarnya rahmat kepada umatnya. Setiap di kalangan umatnya yang melaksanakan sunnah Nabi SAW atas kecintaannya terhadap Nabi SAW akan memperolehi ganjaran pahala. Walaupun kita nampak benda itu, perkara itu adalah sekecil-kecil perkara. Contoh yang kita pelajari pada bulan lepas iaitu adab berkaitan tentang bersin. Senangnya bersin ini adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan menguap. Jadi pada hari ini kita masuk pada bab tajuk at-tatha'ub. At-tatha'ub ni maksudnya menguap. Karahatut tatha'ub iaitu larangan. Nabi SAW menyebutkan larangan tentang menguap. Bersin dianjurkan, malah digalakkan. Sebab tu bila kita bersin kita sebut alhamdulillah. Dan kita bersyukur, puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat bersin itu. Jadi ramai tak tahu, ramai tak sangka bersin tu nikmat. Ya, bersin itu juga adalah salah satu nikmat. Sebab bila dikaji, para saintis kaji, dengan kita keluarkan bersin itu, kita keluarkan kotor-kotoran, penyakit. Dalam masa yang sama juga ada kajian mengatakan bila kita bersin itu, jantung dan hati kita berhenti seketika. Jadi bila kita selepas bersin tu dihidupkan kembali. Sebab itu kita ucapkan alhamdulillah, tanda syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dengan menguap. Malah disebutkan menguap itu adalah daripada syaitan. Macam mana tu? Kita hari ini kita akan bincangkan satu hadis berkaitan tentang larangan menguap. Al-hadis al-thamin wal-ashrun, hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ub minasyaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyuraddahu mastata'
fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu daripada syaitan. Maka apabila menguap salah seorang daripada kalian, maka hendaklah dia tahan semampunya. Kerana sesungguhnya apabila salah seorang daripada kalian menguap sampai mengeluarkan suara ataupun bunyi ha, maka ketika itu ketahuilah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Jadi ada beberapa fawaid, faedah ataupun pengajaran yang dapat kita perolehi daripada hadis ini. Walaupun hadis ini nampak hadis yang simple, ringkas, tetapi dibahaskan oleh para ulama tentang syarah hadis ini. Antaranya sebab apa kita katakan menguap itu dari syaitan? Kerana perbuatan menguap itu membawa kepada sifat kemalas-malasan, sifat malas. Jadi dalam menguap ini sebenarnya boleh dikawal. Jadi menguap antara punca menguap sebab kita makan terlalu banyak sehingga kenyang. Menguap terjadi kerana terlalu kenyang, antara faktornya. Sedangkan kalau kita lihat apa yang Nabi ajarkan, Nabi berhenti sebelum kenyang. Nabi tak makan sampai terlampau kenyang sehingga memudaratkan diri, tak boleh nak bangun dan sebagainya. Jadi perbuatan menguap itu datang dan menandakan sifat kemalasan, mengantuk. Okey. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai bersin. Ini kita dah bicarakan pada hadis-hadis yang bulan lalu yang mengatakan kebaikan bersin, dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai orang bersin dan dia membenci menguap. Maka apabila seseorang daripada kalian hendak menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya. Ataupun kalau rasa tak boleh tahan dah, menguap sangat, selalu menguap, maka letakkanlah tangan di atas mulut, iaitu dengan kita menutup mulut kita. Sebelum nak tu terus kalau tahan, ataupun tak mampu tahan, maka Nabi ajarkan kalau tak mampu untuk tahan, sekurang-kurangnya dengan kita menutup mulut tersebut. Jangan biarkan kita terus menguap sampai sampai keluarkan suara. Sebab dalam hadis sebut kalau keluarkan suara maka syaitan ketawa. Okey. Kerana apabila menguap lalu dia berkata maka sesungguhnya ia adalah syaitan yang ketawa daripada di dalam perutnya. Jadi makna ungkapan menguap itu dari syaitan bukanlah kita katakan syaitan itu yang membuat kita menguap. Menguap ni syaitan yang buat dia menguap, bukan. Maksudnya perbuatan tersebut, sikap melihat kepada yang di mana syaitan itu bila melihat hamba-hamba ataupun anak-anak Adam yang menguap, dia gembira. Sebab apa? Dia tahu dah ini adalah ke arah ataupun punca kepada sifat kemalasan. Macam tu. Baik. Maka syaitan tertawa. Okey, adalah geng kita ni, orang malas ni, contohnya. Sebab apa? Menguap itu membawa kepada sifat kemalasan. Baik. Dalam syarah hadis Fathul Bari menceritakan tentang bab iza tasa'ab falyadha' yadahu ala fihi, iaitu yang membicarakan berkaitan tentang bila kita menguap maka letaklah tangan di atas mulut. Jadi dalam riwayat ini panjang perbahasannya. Apa yang diartikan oleh Ibn Battal rahimahullah berkata, menyandarkan perbuatan menguap kepada syaitan adalah dengan makna penyandaran dari sudut keredaan dan keinginan, yakni bahawa syaitan menyukai bahawa dia melihat seseorang menguap, kerana ketika itu wajahnya berubah, maka syaitan ketawa kerananya. Bukanlah yang dikehendaki hadis ini, iaitu bahawa syaitan yang menjadikan atau membuat seseorang itu menguap. Seperti yang kita bicarakan tadi lah, bukan syaitan yang datang kepada anak Adam itu dan menjadikan dia yang membuatkan dia menguap. Tidak. Jadi menguap itu datang daripada anak-anak Adam tersebut atas sebab
Macam saya terdapat antara sebab terjadinya menguap adalah dengan terlalunya kenyang. Okey. Ibnu Arabi rahimahullah berkata, sungguh telah kami jelaskan bahawa setiap perbuatan yakni yang tidak disukai, bila sebut tidak disukai adalah disebut dengan karahah, iaitu larangan. Sebab tu kalau boleh, Nabi kata larangan menguap, larangan kita menguap. Disebahkan setiap sesuatu perkara yang tidak disukai, kita disebahkan dengan syaitan. Sebab tu menguap ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita disebahkan perkara yang tak disukai, kerana itu adalah amalan ataupun perbuatan syaitan. Contoh, adapun perkara yang baik, perkara yang baik kita katakan, kita sandarkan kepada, dinisbahkan syarak kepada malaikat, kerana bahawasanya dia adalah perantaraannya. Jadi Ibn Arabi juga mengatakan, dan menguap itu disebabkan penuhnya perut dan dia melahirkan sifat malas. Okey. Dan yang demikian itu dengan perantara, melahirkan semangat, dan yang demikian dengan perantaraan malaikat. Antara khususiat keistimewaan, khususiat ni kita sebutkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh, mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sama sekali seumur hidupnya. Mungkin perkara ini baru kita ketahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sama sekali. Ini khususiat Nabi. Adapun kita manusia biasa ni, kita boleh katakan kerap kali kita menguap dengan kelemahan diri kita, dengan ada pada kelemahan diri kita, tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dikuatkan lagi beberapa riwayat, dan Al-Khattabi telah meriwayatkan juga daripada jalan riwayat Maslamah Ibnu Abdul Malik Ibnu Al-Marwan. Beliau telah berkata, Nabi SAW tidak pernah menguap sama sekali. Maslamah sempat bertemu sebahagian sahabat, dan dia adalah saduq, iaitu yang dipercayai, dan diperkuatkan demikian itu apa yang telah sabit bahawasanya menguap itu daripada syaitan. Dan terdapat dalam kitab Asy-Syifa karya Ibn Sabi' bahawa baginda SAW tidak mengeliat, tidak menguap, kerana bahawasanya perlakuan itu daripada syaitan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan juga antara faedah yang kita perolehi daripada hadis ini, Nabi ajarkan, jika kita tak mampu untuk menahan diri kita, mengawal diri kita daripada menguap, maka jalan yang terakhirnya, iaitu sunnahnya meletakkan tangan di atas mulut ketika menguap tersebut. Kerana sabda Nabi SAW, apabila salah seorang daripada kalian menguap, maka letaklah tangannya di atas mulut, dan janganlah ia mengeluarkan suara. Jangan biar kita keluarkan suara disebabkan menguap tersebut. Kerana apabila kita menguap dan mengeluarkan suara, maka ketika itulah syaitan suka. Syaitan suka dengan keadaan kita sikap bermalas-malasan itu. Baik. Dan ada kalanya, ini penting, ini antara fawaid penting, kadang kalanya ketika kita sedang solat, mengantuk datang dalam diri kita yang kita tak tahan-tahan, sehingga kadang kita menguap banyak kali. Dan kita takuti ketika kita sedang baca Al-Fatihah, kita menguap. Jadi ulama sebutkan perkara ini. Kalau kita menguap ketika sedang baca Al-Fatihah, sebab Al-Fatihah ni rukun, maka jangan teruskan, jangan membaca sambil menguap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berhenti menguap, tutup tangan,
Jangan teruskan bacaan tersebut. Kemudian setelah selesai menguap, baru kita sambung ataupun mulakan balik pada bacaan yang sebelum kita menguap. Kerana apa? Kerana dikhawatiri dengan sebab kita menguap ketika baca Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah tersebut, maka dikhawatiri berubah sebutan bacaan. Berubah sebutan bacaan. Mungkin daripada huruf dha jadi da ke, walau dhalin, walau dha. Tertukar. Bila tertukarnya huruf, ia adalah merupakan kesalahan jali, kesalahan yang nyata. Bila menyebabkan kesalahan yang nyata, maka batal solat tersebut kerana Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Kalau salah pada bacaan surah, tak apa lagi, tak membatalkan solat. Tapi salah pada bacaan rukun, iaitu Al-Fatihah, maka membatalkan solat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahawa Mujahid rahimahullah telah berkata, apabila salah seorang daripada kalian menguap ketika solat, maka tahanlah daripada meneruskan bacaan ataupun daripada membaca. Dan Ikrimah maula Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila menguap salah seorang daripada kalian sedangkan dia sedang membaca, yakni membaca ayat Quran, maka hendaklah dia menahan daripada bacaan dia. Jadi perkara ini dibincangkan. Hatta dalam bab menguap sekalipun kita nampak perkara itu adalah perkara kecil, tapi sebenarnya menguap itu adalah antara karahah, iaitu perbuatan yang tidak digalakkan ataupun larangan untuk kita menguap, kerana menguap itu membawa kepada sikap bermalas-malasan. Betul, bila kita dah menguap, kita akan rasa malas, kita akan rasa mengantuk. Jadi perkara itu tertangguh dengan banyak perkara perbuatan kebaikan. Baik, itu dibicarakan satu hadis berkaitan tentang perkara menguap. Seterusnya hadis yang ke-29 menceritakan istihbabu imatatil adza 'anil tariq, iaitu bab yang membicarakan tentang sunatnya membuang gangguan di jalan. Contoh kita lihat apa jenis gangguan, pohon yang melintang ke, tayar ke, kekotoran ke, jadi kita buang, adalah perkara itu sunnah dan mendapat ganjaran pahala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana 'ala at-tariqi wusnu syajarah yu'dhi an-nas fa amataha rajulun fa udkhila al-jannah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah atas jalan terdapat ranting kayu yang mengganggu orang, yakni yang mengganggu orang lalu lalang di kawasan tersebut, lalu ada seorang lelaki menyingkirkannya, maka dia dimasukkan ke dalam syurga asbab perkara tersebut. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan As-Sayuti menyebutkan hadis ini adalah hadis hasan, hadis yang baik. Jadi fawaid yang kita dapat daripada hadis ini, yang pertamanya, disunatkan menyingkirkan atau membuang setiap apa yang mengganggu orang ramai di jalan. Sama ada bukanlah hanya semata-mata, walaupun hadis zahir ini menyebutkan pokok, ranting pokok, tapi apa-apa yang mengganggu jalan, apa-apa yang menghalang lalu lintas ataupun laluan manusia, maka jika kita singkirkannya, tak kiralah ianya duri ke ataupun batu yang menghalang, kaca, paku dan seumpamanya, termasuk dalam perbuatan yang baik yang mendapat sunnah Nabi dan ganjarannya. Disebutkan dalam sebuah hadis ini, walaupun nampak perbuatan amalnya kecil, tapi disebabkan hamba ini, seorang lelaki ini menyingkirkannya, maka Allah masukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara faedah yang kita boleh nampak daripada hadis ini, kita dapat lihat setiap orang di kalangan kita tidak mengetahui sesuatu amalan yang dilakukannya yang mana Allah terima.
Sebab itu kita tak boleh membangga-banggakan dengan amalan kita buat. Ush, aku alhamdulillah setakat ni tahajud tak pernah tinggal. Puasa sunat Isnin Khamis. Solat berjemaah 5 waktu. Alhamdulillah. Syukur. So, perkara ini kita tak boleh bangga-banggakan kerana apa? Kita tak tahu di mana setiap amalan perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita perlu ada pengharapan. Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan Allah terima dan Allah redha. Dan kebarangkalian kita lihat orang tu buat satu perkara amalan kecil, tapi dengan amalan yang kecil itulah kerana dengan ikhlasnya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah terima amalan itu dan Allah masukkannya ke dalam syurga. Contoh seperti hadis yang disebutkan dalam ini. Nampak kecil je perbuatan dia. Buang ranting tepi jalan. Buang ranting yang mengganggu jalan orang. Perkara mudah, perkara kecil. Tapi dalam hadis ini nyatakan dengan asbab perbuatannya itu Allah masukkannya ke dalam syurga. Begitu juga kita lihat hadis yang membicarakan Nabi sebut ada seorang wanita yang kehidupan sehariannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu seorang pelacur. Tetapi apa kebaikan yang dia buat? Iaitu tak kala dia lihat seekor anjing yang sangat-sangat kehausan, dahaga, dia susah payah turun cari air, turun ke perigi, ambil air dengan kasutnya, kemudian bagi anjing itu minum, turun berulang kali sehingga anjing itu hilang kehausannya. Dengan perbuatan yang dilakukannya ini, asbab perbuatannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan pandangan redha-Nya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Disebut lepas tu diberi hidayah dan akhirnya dimasukkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini kita dapat lihat kita sama sekali tidak boleh meremehkan sesuatu amal perbuatan walaupun kita nampak kecil. Kerana kebarangkalian dengan perbuatan itulah asbab kita masuk syurga, bukannya dengan perbuatan-perbuatan yang besar yang kita lakukan. Sebab tidak ada seorang pun di kalangan kita yang mengetahui di mana amalan itu diterima ataupun tidak. Sebab tu kita tak boleh lihat seseorang yang lekeh, lihat seseorang yang contohnya malas solat ke apa ke, oh ahli neraka ni, confirm masuk neraka. Tak boleh. Begitu juga dengan perkara kita lihat orang tu baik dan sebagainya, oh ini confirm masuk syurga ni. Sebab perkara yang menghukum seorang itu neraka dan juga syurga bukan kuasa kita, bukan hak kita. Kerana hidayah taufik Allah itu sangat-sangat luas dan Allah berikan kepada mereka yang kehendaki. Bukan dengan asbab penilaian manusia semata-mata, tidak sama sekali. Baik, jadi membuang gangguan di jalan ini termasuklah daripada serendah-rendah cabang iman. Tidak meremehkan perkara ma'ruf, yakni kebaikan, walaupun ianya kecil, kerana barangkali ianya menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam syurga. Jadi daripada hadis ini kita dapat lihat walaupun ada apa jua perbuatan amalan ma'ruf yang kecil sekalipun, teruslah laksanakan dan mengharapkan dengan keikhlasan, dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ia menjadi sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang seterusnya al-maslahah fi zikri uyubi nafsik, iaitu kebaikan mengingati keaiban diri. Hadis yang ke-30, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala idza aradta an tazkura uyub sahibik fazkur uyuba nafsik. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, beliau berkata, apabila berkehendak engkau menyebut akan keaiban temanmu, maka hendaklah engkau ingatkan keaiban dirimu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi di sini disebutkan fawaid, kelebihan ataupun pengajaran daripada hadis ini. Yang pertamanya, tidak boleh tidak
bagi seorang Muslim itu bahawa dia menyebut keaibannya sehinggalah dia tetap di dalam membaikinya. Yang pertamanya, sebelum kita ceritakan keaiban orang, atau kita sendiri tidak boleh menceritakan keaiban diri kita sendiri. Dan keaiban itu semua sebenarnya dah telah ditutup. Allah dah tutup dah. Berapa kita nak hebohkan keaiban kita kepada orang lain, melainkan atas beberapa faktor, iaitu mungkin kita nak bagi pengajaran supaya orang tidak melakukan perbuatan yang sama dengan kita, itu dibolehkan. Tapi dengan sengaja kita sebarkan keaiban kita sedangkan ia telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah bukan satu perkara yang mulia. Baik. Jadi perkaitan aib ini merujuk kepada rasa malu oleh seseorang, ataupun perbuatan itu boleh mendatangkan malunya seseorang itu bila kita bahagi tahu, bila kita dedahkan perbuatan tersebut. Jadi sebab itu perkara ini Nabi SAW melarang seseorang mendedahkan keaiban seseorang. Tapi di akhir zaman ni kita lihat manusia berlumba-lumba untuk melondehkan antara satu sama lain, sedangkan perkara ini telah ditegah. Perkara ini dalam agama Islam, maka Allah suruh kita jaga keaiban saudara kita. Tutup keaiban dia, jangan kita buka. Hadis Nabi SAW menyebutkan, saya baca mafhum dia, sesiapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kelak. Sesiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nescaya Allah akan memudahkannya di dunia dan nanti di akhirat. Sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi Nabi anjurkan, Islam anjurkan untuk kita menjaga keaiban saudara kita. Sebab apa? Sebab kita lihat, bila keaibannya terdedah, keaibannya dibicarakan, akan datang perasaan malu ataupun kesal terhadap diri seseorang itu, sehingga akhirnya kadang-kadang boleh mengakibatkan dia stres, dan kemungkinan ke akhirnya boleh sebabkan kematiannya sendiri. Sebab terlampau malu, akhirnya bunuh diri dan sebagainya, tak tertanggung rasa malu dan sebagainya. Jadi perkara ini yang Islam jaga, hifzun nafs, menjaga jiwa. Sebab tu Islam melarang untuk kita menyebarkan keaiban. Jadi bila kita nak sebarkan keaiban, kita lihat diri kita pun banyak silapnya, diri kita pun banyak salahnya, diri kita pun ada aibnya. Kenapa kita nak ceritakan aib orang? Syukur kita kerana aib kita tak dilihatkan Allah. Aib kita Allah tak tunjukkan kepada orang. Kadang-kadang kita ni nampak orang kita lihat kita baik sebab Allah tutup keaiban kita. Kenapa pula kita mesti menceritakan keaiban orang lain? Jadi hadis ini membicarakan tentang supaya kita sebagai seorang hamba menutup keaiban diri kita, dan juga dalam masa yang sama tidak menyebarkan keaiban orang lain, tidak mengaibkan saudara se-Islam kita. Malah kita wajib menjaga maruahnya, air mukanya. Andai kata kalau ia perlukan teguran, bukan dengan cara kita sebarkan, bukan dengan cara kita hebahkan di kalangan umum. Kalau perlukan dengan teguran atas kesalahan ataupun keaiban yang dilakukannya, maka tegurlah dengan sopan, tegurlah dengan hikmah, tegurlah dengan bicara bersendirian bersama dengan sahabat kita tersebut, bukan dengan di kalangan umum. Baik. Jadi suasana masyarakat yang kita lihat pada keadaan sekarang ini berbeza dengan seperti mana yang diajarkan, yang dilihat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kita mengetahui tidak ada seorang di kalangan kita yang terlepas daripada melakukan kesilapan dosa. Hatta Nabi sendiri sebutkan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata' at-tawwabun. Setiap di kalangan Bani Adam, anak Adam ini melakukan kesilapan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat. So kita tak boleh nak judge orang yang melakukan kesilapan ini terus neraka tempatnya. Tak. Mungkin jika dia bertaubat dengan bersungguh-sungguh,
dialah orang yang terbaik. Dengan taubatnya itu Allah redha, dengan taubatnya itu Allah Subhanahu wa taala suka, maka asbabnya diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman dan bijaksana, kita melihat bagaimana orang itu menjaga keaiban saudara seislamnya supaya tidak dihebahkan. Jadi keaiban sesama Islam ni apabila didedahkan, maka bukanlah sahaja hilang kehormatannya, malah mungkin juga orang bukan Islam tidak lagi menghormati masyarakat Islam. Alah, sama-sama Islam, diorang pun suka aib-aibkan satu sama lain. Nak nampak buruk orang lain, nampak baik dia sahaja. Okey, perkara ni kita lihat di zaman sekarang ni, apatah lagi kita didedahkan dengan media sosial. Sikit-sikit nak rakam, sikit-sikit nak dihebahkan, sikit-sikit nak share perbuatan tersebut, nak share berita tersebut. Jadi suka untuk kita menyembunyikan keaiban ataupun perkara ini di akhir zaman ini. Tapi apa yang perlu kita lakukan, tahan diri kita. Tahan diri kita sebagai seorang Muslim daripada menyebarkannya, daripada menghebahkannya, daripada membicarakannya, membicarakan aib orang. Jadi kalau kita lihat perbahasan bicara tentang aib ni, banyaklah. Ada aib yang dibahagikan menjadi dua kategori. Yang pertamanya aib yang bersifat khulqiyah ataupun kejadian semula jadi, seperti cacat tubuh badan atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Jadi aib seperti ini adalah seperti aurat yang wajib dijaga. Tidak boleh disebarkan atau dibicarakan, baik sama ada secara terang-terangan ataupun sembunyi. Yang keduanya, aib yang berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka apa yang dianjurkan, yang diajarkan, jika seseorang itu, seorang Muslim mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti ini, bukanlah dia hendak sebar luaskan, tidak, tetapi dia nasihat dan kewajipannya untuk amal ma'ruf dan juga nahi anil munkar, seperti menyuruhnya bertaubat. Bukan kita tahu, kita nampak dia buat maksiat diam-diam, kita pergi rakam dan sebarkan. Tidak, itu bukan satu perbuatan tindakan yang betul. Dan kita niat, aku nak beri pengajaran untuk dia supaya dia akan, waktu dia akan datang, dia tak buat lagi perkara tersebut. Sedangkan bila kita sebarkan pula, sedangkan perkara itu hanya diketahui oleh sahabat yang nampak dan dia sahaja, tapi bila sebar kat umum, akan membawa maruah dia jatuh. Dia tak tahu nak tak muka dia kat mana. Lepas tu nak jumpa orang pun dia rasa malu dengan perbuatan dia itu, yang dibuat secara sembunyi, tapi akhirnya sekarang ni dah diketahui oleh orang ramai. Tapi sepatutnya orang yang lihat ni itu, apa yang perlu dia buat? Amal ma'ruf, nahi munkar. Tegur dia, nasihat dia, suruh dia bertaubat, bukan dengan cara untuk kita menyebarkannya. Barang siapa yang menasihati, ini kata Imam Syafi'i dalam Jami'ul Usul wal Hikam, menukilkan kata-kata yang cantik, yang baik daripada imam kita, Imam Munah, Imam Syafi'i, yang maksudnya, barang siapa yang menasihati saudaranya dengan menjaga kerahsiaannya, berarti dia telah menasihatinya. Sesiapa yang menasihati tanpa menjaga kerahsiaannya, berarti dia telah membuka aibnya dan mengkhianatinya. Ini daripada Imam Syafi'i, nasihat dia. Mudah-mudahan perkara ini dapat kita ambil i'tibar, dan sama-sama kita jaga keaiban diri kita dan juga keaiban saudara seislam dengan kita. Apa yang perlu kita lakukan ialah dengan melakukan perkara amal ma'ruf nahi munkar. Jadi sentiasa bermuhasabah diri, kerana kita juga tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Mudah-mudahan dengan sebab kita bermuhasabah diri ini adalah sebab yang penting yang mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Baik. Saya akhiri dengan sebuah hadis yang terakhir insya-Allah. Masuk pada bab adabul istizan, iaitu adab meminta izin. Hadis yang ke-31,
an Rib'i ibnu Hirash haddatsana rajulun min Bani Amir annahu ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'aliju faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istizan faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul fasami'ahu rajul faqala assalamu alaikum a'adkhul fa'azina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Hadis yang ke-30 daripada Sayyidina Rib'i ibnu Hirash radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami seorang laki-laki daripada Bani Amir bahawasanya dia pernah datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Dia berkata, "Bolehkah saya masuk?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada pelayannya, "Temuilah orang ini dan ajarkan dia cara minta izin. Suruh dia mengucapkan assalamualaikum dan berkata, bolehkah saya masuk?" Laki-laki itu mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dia pun mengucapkan assalamualaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin dan dia pun masuk. Jadi hadis Abu Daud dan juga Daruqutni dan beliau mensahihkannya. Jadi antara faedah hadis ini, yang pertamanya tidak harus ataupun tidak boleh untuk kita masuk ke dalam rumah seseorang tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu. Kerana kita tidak ada hak untuk masuk rumah seseorang itu dengan tanpa ada izinnya. Okey, kemudian kalau kita datang dan ingin masuk ke rumah seseorang itu, perlu dengan cara dan adab. Bagaimana Nabi ajar kita? Paling kurang dengan cara kita memberi salam. Memberi salam. Okey, sunat memberi salam sebelum meminta izin. Dan sunnahnya pula, jika kita tahu orang itu ada di dalam dan kita dah bagi salam, orang tak jawab, maka kita beredar dengan sangkaan baik. Ini kalau kita belajar keluar dakwah kan dengan jemaah tabligh, ini antara yang ditekankan ketika dalam kita menziarahi orang. Bagi salam tak lebih pada 3 kali. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikum sampai 100 kali. Selagi orang tak keluar, selagi itu kita bagi salam. Nampak ada slipper ni, ada orang ni. Tapi apa yang dia ajarkan, ini yang pun saya belajar ketika contoh kita buat khuruj, kita buat ziarah kan. Lepas 3 kali, kalau orang tu tak bagi salam, orang tak jawab salam, orang tak keluar, kita beredar dengan sangkaan baik dan doakan ke atas ahli rumah tersebut. Subhanallah. Bukan kita keluar, kita beredar dengan sangkaan buruk. Ada orang dia sengaja dia tak nak keluar ni. Takut dah tu. Tak. Sangkaan baik, mungkin dia tengah buat solat ke, tengah buat apa-apa yang kita boleh beredar dengan sangkaan baik, tidak memburukkan ahli rumah tersebut. Ini dia ajar. Jadi antara sunnahnya dengan cara kita memberi salam. Cara Nabi ajar tegur kita untuk mendapat keizinan dengan mengucapkan salam dulu. Tak boleh, ada orang tak aku nak masuk ni, caranya dengan memberi salam, assalamualaikum, bolehkah saya masuk, dan minta izin daripada orang tersebut, tuan rumah tersebut. Selagi mana tak dibenarkan, selagi itu kita tak boleh nak masuk. Sekarang bukan hak kita untuk masuki rumah orang lain. Jadi daripada sini juga kita dapat lihat lemah lembutnya Sayyidina Rasulullah SAW dalam mengajar kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi SAW diutuskan ke sekalian umat untuk tujuan utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku ini, Nabi sebutkan, aku ini diutuskan kepada kalian untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak. Jadi pada diri Nabi SAW peribadinya terdapat akhlak-akhlak yang mulia yang menjadi ikutan tauladan umatnya, ikutan tauladan manusia. Kita lihat, walaupun sehebat mana orang tu di atas muka bumi ini, tidak pernah, tidak ada dan tidak akan ada seseorang yang disebutkan perilakunya, peribadinya, cara hidupnya atau kisah hidupnya, dan kita dapat lihat sehingga hari ini adalah kisah hidup Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyahnya, lagi apa, hadis-hadis Nabi,
lagi sirah Nabi yang membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang lain yang dibicarakan, walaupun orang itu hebat di atas muka bumi sekalipun, tidak ada orang lain yang dibicarakan sehinggalah ke hari ini melainkan kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan asbab kita mempelajari hadis-hadis Nabi, asbab dengan kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, asbab dengan kita mengetahui dan membaca sirah Nabi SAW, iaitu asbab menghadirkan cinta kita yang sebenarnya ke atas Rasul juga mulia Nabi Muhammad SAW. Dan yang apa yang kita inginkan, iaitu kita ingin hadirnya cinta ini, kita kenal Nabi, maka dengan asbab ini Nabi kenal kita sebagai umatnya, dan kelak dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW, dan kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak adalah kebahagiaan umatnya itu apabila dengan hadir dihimpunkan kelak bersama dengan Nabi SAW dan mendapat syafaat Nabi SAW. Perkara ini dirisau oleh para sahabat. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti keadaan kami di akhirat kelak? Adakah kami akan dapat bersama dengan engkau ya Rasulullah? Sebab engkau ni martabat lain, martabat maqam Nabi. Kami risau ya Rasulullah, kami tak dapat bersama dengan engkau seperti mana kami dapat bersama dengan engkau hari ini ya Rasulullah. Kami risau. Kami tak tahu di akhirat kelak adakah kami akan bersama dengan engkau ya Rasulullah." Nabi tersenyum. Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Pendek Nabi jawab, seseorang itu bersama dengan siapa yang cintainya. InsyaAllah kalau benar-benar kita cinta kepada Nabi, kita kenal Nabi, insyaAllah kelak juga kita akan bersama dengan Nabi SAW, ma'an Nabi. Contoh kalau kita jumpa para alim ulama apa semua, kita mintakan doa. Antara doa yang bisa disebut apa? InsyaAllah ma'an Nabi, mudah-mudahan bersama dengan Nabi. Pendek je, ma'an Nabi, perkataan ma'an Nabi, bersama dengan Nabi. Tapi sebenarnya itu adalah satu kebahagiaan yang besar buat umat Nabi SAW, yang bila kelak dibangkitkan bersama dengan Nabi dan mendapat syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah dengan asbab kita selalu membaca hadis Nabi, selalu membicarakan tentang Nabi SAW, kita termasuk dalam golongan yang mencintai Nabi dan kelak bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya karim. Jadi saya rasa sekadar itu dulu, cukup sekadar ini. InsyaAllah ada beberapa hadis lagi untuk kita menghabisi kitab yang membicarakan tentang 40 hadis berkaitan tentang adab an-nabawi. InsyaAllah kita akan sambung pada perkongsian pengajian pada bulan yang berikutnya. Sekadar itu dulu, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.